Dulu masa saya SPM, paper biologi adalah paper terakhir. Ke paper seni? Mungkin seni kot. Aisyah pun tak ingat. Tapi seni first paper, lepas tu seni last paper. Kan ada dua paper kan, satu bulat-bulat, satu lukisan. Tak silap Aisyah, lukisan first paper, yang bulat-bulat last paper, something like that lah. Aisyah tengok ke AJL semalam? Tidak. Aisyah tak minat lihat itu semua. Macam mana tak ada stain minum kopi? Aisyah kerak bergigi. So Aisyah rasa walaupun Aisyah minum kopi, tapi dia tak sempat, apa nama dia? Dia tak sempat stain. Aisyah macam bergigi 2-3 jam sekali. Dulu masa Aisyah pergi kuliah, Aisyah memang bawa bergigi dalam beg. Bila rehat Aisyah akan pergi bergigi, lepas makan Aisyah akan bergigi. Contoh. So Aisyah rasa tu adalah one of the reason kenapa gigi Aisyah tak stain walaupun Aisyah minum kopi. Aisyah ambil bahagian apa masa SPM dulu? Aisyah ambil sains tulen, tapi Aisyah tambah subjek seni visual. Aisyah tengok Grammy tak? Grammy kadang-kadang lah, tapi Aisyah selalu tengok dia punya klip-klip kat YouTube. Aisyah tak tengok yang live, benda-benda yang betul-betul dah tunjuk. Aisyah tak tahu nak macam mana Aisyah explain. Aisyah suka tengok, tapi Aisyah tak suka sediakan masa untuk tengok. Faham tak? Aisyah tak suka macam, oh esok ada cerita ni pukul 8 sampai 10. Lepas tu Aisyah akan macam kosongkan masa Aisyah untuk tengok pukul 8 sampai 10. Tak, Aisyah tak suka macam tu. Aisyah suka, okay dia ada cerita tu pukul 8 sampai 10, tapi Aisyah tak nak tengok 8 sampai 10. Aisyah nak tengok kat YouTube bila Aisyah nak. Macam tu. Still guna kayu sugi. For now Aisyah dah stop dulu kayu sugi. Aisyah rasa nak dekat 2 bulan Aisyah stop. Sebab gusi Aisyah macam sensitif sikit dekat bahagian belakang ni. Dia macam ada luka tau, macam ulcer. Jadi kalau guna kayu sugi tu kan kadang-kadang dia terlajak kan. Jadi Aisyah stop dulu because Aisyah nak kasih dia recover. Kak Aisyah dapat berapa SPM? Aisyah dapat 9A 1B. B Aisyah chemistry B+. Lepas tu cikgu Aisyah tanya, awak tak nak ke bayar apa tu, jabatan peperiksaan tu suruh check balik paper supaya at least dapat A- ke, dapat A solid ke. Dapat dah 10A. Terus Aisyah macam tak nak lah cikgu. Macam buat apa 10A, faham tak? Bukanlah macam buat apa 10A, tapi untuk apa? Kalau 9A tu pun macam ni as long as kita tahu kita gelak lighting. As long as kita tahu kelayakan kita tahap mana, untuk apa nak lebih-lebih macam tu. Macam tu lah, faham tak? Faham ke? Macam macam ni Aisyah cakap lagi. Contoh Aisyah nak ambil Aisyah nak sambung bahagian medik kan, nak ambil medik, nak masuk asasi apa semua kan. Contoh lah Aisyah dapat 9A, Aisyah dapat 8A, dan 8A tu dah kelayakan dah untuk masuk medik. Aisyah takkan ada rasa nak ubah-ubah macam, oh I rasa I perlu dapat 10A. Macam tu tak ada. Sebab Aisyah rasa apa yang Aisyah dapat first time tu, itulah Aisyah punya kelayakan. Kalau yang macam bayar cikgu tolong ubah markah saya, Aisyah tak suka. Aisyah masa sekolah pun Aisyah tak pernah macam pujuk-pujuk cikgu suruh tambah-tambah markah. Kan kadang-kadang ada satu markah tinggalan. Aisyah takkan paksa-paksa pujuk-pujuk cikgu Aisyah suruh betulkan. Sebab itulah kelayakan Aisyah. Untuk apa Aisyah suruh cikgu betulkan, sedangkan Aisyah kelayakan Aisyah macam tu. Macam kita nak menipu diri kita sendiri. Macam tu lah. Kenapa dalam video tu doktor tak kasih minum air panas? Sebab air panas tu nanti dia cairkan darah. Kot. So nanti darah tu tak sempat beku. Sebab darah yang beku tu yang akan bantu untuk tutup gusi, supaya dia stop darah. Okay. Jadi masa hari tu, hari apa nama dia? Masa hari Aisyah cabut gigi tu, Aisyah minum kopi sejuk, Aisyah makan makanan sejuk. Aisyah ada beli bubur McD. Lepas tu bubur McD tu pun Aisyah tunggu sejuk dulu. Macam mana Kak Aisyah study? Masa Aisyah SPM, Aisyah rasa
Aisyah study all the time. Sebab time tu Aisyah rajin, Aisyah sangat-sangat cintakan ilmu dan Aisyah respect cikgu Aisyah tak gila. Sayang, bukan setakat respect, Aisyah sayang dengan cikgu Aisyah. So Aisyah tak nak buat orang kecewa. Itulah paling penting tau sebenarnya. Bila korang nak belajar ni kan, korang kena sayangkan korang punya guru. Kalau korang sayangkan guru korang, kalau guru korang hormat korang pun hormat guru korang, mesti korang akan cintakan ilmu tu dan korang macam takkan buat cikgu korang kecewa lah. Paling penting untuk cintakan ilmu dan cintakan guru. Tak boleh kalau korang cintakan ilmu tapi korang benci cikgu korang, macam impossible. Berkat tu kan ada. Sebab tu lah persekitaran belajar tu penting sebenarnya. Kalau korang rasa korang tak suka cikgu tu kan, macam cuba-cubalah untuk suka ke, cuba-cuba untuk maafkan cikgu ke, try lah. Dia memang kena cintakan dua-dua. Tak boleh belagak. Kalau belagak tak boleh. Jangan belagak. Belajar je all the time. Macam masa SPM. Entahlah, saya tak bukan nak riak, tapi saya rasa masa SPM saya rajin gila. Sampai tak keluar rumah sebab saya sangat-sangat suka belajar. Macam tu. Next. Aisyah ada banyak soalan tapi oh no. Kasih saya topik lain please. Saya cakap pasal sekolah saja. Sakit tak cabut gigi? Saya takut nak sakit. Saya takut nak cabut. Tak sakit. Masa mula dia akan sapu krim tau. Krim tu akan macam kasih nam sikit lah. Lepas tu dia akan suntik. Masa dia suntik tu dah tak sakit sangat dah. Tak rasa apa-apa pun actually. Dia rasalah sakit tapi tak ada pun macam tergugat dengan kesakitan tu, tak ada. Korang takkan macam rasa nak menangis ke apa ke, tak ada. And then masa dia dah suntik tu, dia akan try cucuk lagi sekali. Korang takkan rasa apa-apa dan korang tak sedar pun dia cucuk. Lepas tu dia akan tarik gigi korang guna spana. Tapi dentist punya dah tak adalah spana, nama dia lain. Lepas tu gigi korang dah cabut. Tu je. Lepas tu even masa kan nanti ubat bius tu kan lama hilang, 2-3 jam kan hilang kan. Lepas dia hilang tak sakit sangat pun. Dia akan ada rasa macam migraine sikit. Macam tu. Kak Aisyah pakai braces bawah je ke? Tak, Aisyah pakai atas dengan bawah. Tapi gigi Aisyah cabut bawah je. Atasnya Aisyah tak cabut dulu. Nanti bila dah dalam perjalanan dan doktor dentist kata kalau gigi Aisyah nampak kembang, baru dia akan cabut ke atas. Kalau dia tak kembang and dia boleh straight dengan bawah, dia tak cabut. Macam tu lah. Cabut gigi tapi tu ada je gigi. Memanglah ada gigi, bukan cabut semua. Cabut tepi je. Ni. Tak adalah pergi dentist cabut gigi tahu-tahu hilang semua gigi. Over. Pengalaman memalukan kat sekolah. Memalukan. Aisyah tak tahu. Aisyah tak rasa Aisyah ada pengalaman memalukan kat sekolah. Tapi kawan-kawan Aisyah banyak pengalaman lah. Sebab macam Aisyah kan ada friend group tau. Masa sekolah kita ada friend group. Kawan-kawan baik Aisyah yang Aisyah kawan sampai sekarang lah. Diorang banyak hal. Diorang banyak pengalaman memalukan. Macam seorang jatuh kat padang, seorang jatuh kat tangga, seorang kena rempung dengan senior. Aisyah ni macam mana? Tukang tengok dan tukang gelak je. Macam tu. Aisyah tak pernah jadi mangsa. Aisyah selalu jadi tukang gelak macam tu. Lain. Ini cawan pun daripada subscriber. Pernah tak kena tinggal dengan kawan baik sebab dia dah ada kawan lain? Pernah lah, tapi masa sekolah rendah. Sekolah menengah tak ada. Geraham bongsu memang akan tolak gigi ke? Tak. Geraham bongsu ni, dia macam ni, gigi yang akan tumbuh bila korang umur 20 lebih tau. Bila 20 tahun lebih. Ada orang yang akan jadi sakit sangat-sangat sampai korang akan migraine, demam-demam. Ada orang tak rasa apa-apa pun bila geraham dia tumbuh, geraham bongsu dia tumbuh. Lepas tu, geraham bongsu ni, dia ada orang tumbuh straight, elok, cantik je ke atas. Ada orang tumbuh, dia cucuk ke gusi kanan, ke gusi kiri. Macam tu, dia ke tepi macam tu tau.
Kalau Aisyah tak ingat saya ada vlog ke tak, tapi dulu Aisyah pernah buat satu minor operation di mana dentist potong gusi Aisyah dan jahit balik. Aisyah ada rakam lah macam 2 tahun lepas. Sebab geraham bongsu Aisyah belah sini, dia cucuk pipi. So pipi Aisyah ni pecah, penuh dengan ulcer. Penuh dengan ulcer tau, luka-luka sampai ada nanah semua. Jadi apa dentist buat, dia koyakkan gusi tu supaya geraham bongsu Aisyah boleh tumbuh. Sebab ya Allah, macam mana aku nak cakap ni, cakap pun tak letih. Sebab gusi tu tak boleh ditembusi. Tak tahu apa macam mana jadi macam tu kan. Tapi basically dentist tu potongkan untuk gigi tu keluar. So itu dah okey. Tapi yang belah sini pula dia tumbuh ke depan. Dia tolak gigi-gigi Aisyah semua ni. Sebab tu jadi macam ni. Tu je lah. Macam ibu dengan usuk, Aisyah rasa diorang pun ada problem. Abang Aisyah dengan mak Aisyah, dua-dua kena cabut diorang punya geraham bongsu. Diorang tak ada geraham bongsu pun, diorang kena cabut terus. Tapi itu semua masa umur 20 lebih lah. Masa belas-belas ni insyaAllah tak tumbuh. Lepas tu nak lagi, Aisyah tak faham tu function geraham bongsu ni sebenarnya. Lagi satu pasal geraham bongsu, dia tak tumbuh terus tau. Dia macam hari ni tumbuh sikit, bulan depan keluar lagi sikit, lepas tu dia berhenti. Lepas tu lagi 2 bulan dia keluar lagi sikit, lepas tu dia berhenti macam tu. Dia macam saja je nak buat korang sakit macam tu. Tapi saya harap korang dapat lah, korang punya pengalaman tumbuh geraham bongsu tu baik lah. Rindu tak nak keluar jalan-jalan dengan Dijah? Tak rindu sebab kita orang selalu jumpa, cuma kita orang tak rakam. Saya 18 tahun dah tumbuh geraham bongsu. Nice. Weh, aku tengah sakit ni, gak geram je. Kenapa ramai tanya Aisyah tak rindu Dijah ke? Aisyah tak rindu sebab kita orang selalu jumpa. Jangan gaduh. Biarkan je orang-orang yang kurang hajar tu, biarkan sahaja. Kita jangan masuk campur dengan diorang. Kita biar je diorang. Bila start pakai braces? Aisyah pakai braces 20 hari bulan ni, lagi 5 hari. So kalau Aisyah macam Aisyah cakap merepek nanti dalam vlog, macam bla 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 tu kan, korang faham je lah. Sakit tak waktu potong gusi? Masa potong gusi paling sakit sebenarnya. Sebab time tu Aisyah first time pergi dentist. Lepas tu doktor tu tak letak krim. Kan macam Aisyah pergi dentist yang tadi, yang Aisyah upload vlog tadi, apa tu nama dia? Dia ada letak krim kan, lepas tu dah 6 kan. Yang Aisyah pergi dentist untuk potong gusi tu dentist lain, dia tak letak krim pun, dia terus cucuk guna jarum. Ya Allah, sakit gila. Sebab tu saya takut. Sebab saya ingatkan semua dentist akan buat macam tu, terus-terus cucuk je. Tapi okey je. Boleh, jom kita borak pasal benda lain. Boring lah cakap pasal ni. Oh, Aisyah dah faham dah. Let me block her. Block. Dadah korang, Aisyah dah block Ainul. Semua orang kini kita bahagia. Tung 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 teng 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 tung 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 teng teng teng. Dah block lah semua. It's okay everybody. Mari kita meraihkan. Mana Musin? Musin kat bawah ataupun dekat bilik lain. Dia tengah video call dengan kawan dia. Tadi sebenarnya dekat sebelah Aisyah. Lepas tu Aisyah bebel banyak sangat kat dia, terganggu. So dia pergi tempat lain. Tak ada gigi. Akak kenal Musin kat mana? Kenal kat tuition. Cita. Akak Aisyah tak pergi honeymoon mana-mana ke? Ya, Aisyah nak pergi honeymoon. Aisyah nak pergi, Aisyah tak tahu Aisyah nak pergi mana.
Tapi Muhsin cakap bila dah boleh rentan negeri baru boleh pergi honeymoon. Kena tunggu rentas negeri. Asal nak pergi Cameron Highland, nak pergi Genting Highland, asal nak pergi Sabah, asal nak pergi tempat yang sejuk. Boleh tak nak tahu erti bahagia dalam hidup Aisyah? Aisyah rasa bahagia tu bila korang rasa semua benda yang korang ada cukup. Macam tu. Kak Aisyah tanya, your parent is strict parent or not? Aisyah rasa ibu Aisyah tak strict, ayah Aisyah strict. Ayah Aisyah dia suka cakap no. Nak keluar no, ni no, tu no, ni to, no, 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 macam tu. Sebab dia risau. Dia macam abang-abang Aisyah boleh buat sebab dia orang lelaki. Tapi Aisyah nak buat tak boleh. Macam Aisyah nak pergi mana tak boleh, Aisyah nak main badminton tak boleh, macam tu. Sebab dia tak percaya. Sebab Aisyah perempuan. Itu dia. Ibu Aisyah pula, dia macam fleksibel gila. Dia macam, okay, okay, macam tu je. Tapi, pada masa yang sama, ibu yang garang. Faham tak? Ibu yang garang. Ibu yang selalu pukul kita orang. Macam dera kan, tapi tak ada. Ibu yang selalu pukul. Ibu tak dera, tapi macam bila buat salah, ibu yang akan ambil tindakan. Bila kita orang mencarut, ibu yang akan cili mulut kita orang. Kalau kita orang mencarut, ayah dengar, ayah je macam, jangan cakap macam tu. Tapi kalau ibu, dia nampak kita, kalau dia dengar kita orang mencarut, dia terus ambil cili padi, dia tumbuk, dia terus macam tu, masuk terus dalam mulut. Lepas tu korang menangislah sampai hari esok, sikit pun dia tak kisah. Kalau dia ajar kita orang kan, kita macam tak hafal ABC ke, tak pandai kira ke, cili betul ke bos? Ya, cili betul. Nak tanya siapa yang pernah kena selalu? Yusof, dia kena. Sebab dia suka bawa-bawa perangai luar masuk dalam rumah. Aisyah ingat lagi, pertama sekali masa tu dia sebut babi. Masa tu dia kecil, masa tu dia macam darjah 1, darjah 2 macam tu. Tapi Aisyah dah lahir. Lepas tu ibu cili mulut dia. Lepas tu je lah. Ibu suka cili orang lah. Lepas tu, kalau kita orang belajar ABC ke kan, kita tak hafal, nanti dia akan hanger kita orang. Dia ambil hanger, kena pukul, bye. ABC pun tak hafal lah, macam tu tau. Lepas tu, kalau dia marah sangat-sangat, dia akan bagus kan saya cerita benda ni semua. Tapi saya rasa bagus kot sebab didikan mak Aisyah menjadi. Okay. Kalau kita orang macam contohlah, dia dah ulang benda tu banyak kali, tapi kita tak faham-faham juga, kita tak ingat-ingat juga, lepas tu banyak alasan, dia akan keluar. Masa tu kita orang semua tidur dengan ibu bapa kita orang tau. Sebab dulu kan Aisyah duduk rumah kampung, Aisyah duduk rumah arwah moyang Aisyah. Jadi kita orang semua share satu bilik tau. Jadi ibu akan campak tilam dengan bantal semua keluar, suruh kita orang tidur luar kalau kita tak pandai belajar. Selain daripada tu, contoh macam korang batuk kan, macam kami batuk, macam kan kalau mak bapak lain ke, mak bapak zaman sekarang ke, macam ya Allah, anak I batuk, dia pergi klinik, macam tu kan. Ibu dia akan kesian. Pertama, dia akan macam, oh anak I batuk, mari kita pergi klinik. Lepas tu nanti pergi klinik, lepas tu nanti dah makan ubat apa semua kan. Lepas tu budak-budak kan biasalah, macam kita sakit-sakit pun kita nak makan aiskrim, kita nak makan kek, nak makan rambutan apa kan. So contoh kita orang batuk, ibu dah bawa pergi klinik, tapi kita orang tak berhenti-berhenti makan rambutan. Especially rambutan lah. Kalau korang nak tahu, ini korang boleh tanya Khadijah. Khadijah dia adalah pakar kena tidur dalam tandas. Sebab dia ni alahan. Khadijah ni ada asma tau. So dia tak boleh makan macam rambutan. Dia ada beberapa benda yang dia tak boleh makan. Bila dia makan, dia jadi batuk, dia jadi semput. So si Khadijah ni, dia dah tahu benda tu punca dia semput. Dia makan. Dia tak berhenti-henti. Jadi bila malam-malam orang semua tidur, kan kita orang semua share satu bilik kan, adik-beradik, satu family kan. Dia itu lah. Lepas tu nanti sampai termuntah-muntah. So apa mak saya buat selaku mak yang sangat garang, dia akan bawa semua bantal tilam, dia akan campak dalam tandas. Dia cakap, awak kalau awak tak reti nak stop makan rambutan, sampai setiap malam nak terbatuk-batuk macam ni, awak tidur dalam tandas. Itu mak Aisyah. Ya.
Dia tak garang. Dia macam ni, dia very flexible, very sporting. Macam mana korang tengok. Korang tengok ibu Aisyah kan style kan, macam sporting gila dia mak Aisyah, serius lah. Tapi dia macam tu. Dia sayang, dia caring, dia sporting. Tapi kalau korang buat hal, dia yang akan angkat kaki. Tak ada, dia tak angkat kaki. Dia pong macam tu. Ayah tak. Ayah tak pukul-pukul guna hanger apa semua. Ayah jadi hoi. Macam tu je. Lepas tu kita orang nangis. Macam tu je. Tapi kalau ibu, hoi, kita orang macam, buat apa? Tak apa, tak takut macam tu. Lepas tu ibu keluar hanger, semua lari. Macam tu. Itulah. Korang faham kan apa saya cakap pasal ibu? Pasal especially ibu lah. Dia tak garang, dia sporting tapi dia garang. Tapi sekarang ibu tak garang dah. Yelah, korang bayang contoh ibu nak hanger Aisyah, ibu nak kejar Aisyah. Hey! Aisyah start je kereta. Macam terus pergi. Ibu tak ada drive. Macam tu lah. Apa lagi? Menarik pula cerita pasal kecil-kecil. Biasa cakap lagi. Lepas tu kan, apa tu nama dia? Aisyah masa Aisyah kecil-kecil, Aisyah suka bergayut dekat pokok langsat. Kat sebelah rumah Aisyah ada pokok langsat tau. So Aisyah selalu bergayut kat pokok langsat tu. Dan pokok langsat tu bukan kita orang punya. Pokok langsat tu ada atuk lain punya. Dan setiap kali dia orang nampak kita orang bergayut kat pokok dia orang, nanti kan atuk ni kan akan datang bawa tongkat dia. Dia akan macam nak kejar kita orang sambil lambung tongkat dia. Macam, wah, jangan panjat pokok aku. Macam tu lah. Bila korang hidup kat kampung, orang tua suka berkira dengan tanah dia orang. Tanah dia orang, pokok dia orang, harta dia orang. Kalau contohlah dekat kawasan rumah tu ada tanah dia orang sikit kan, korang cuba lari-lari kat tanah diorang, nanti diorang akan kelang kabut kejar korang pakai cangkul. Serius, Aisyah tak tahu kenapa dengan orang kampung. Sebab Aisyah duduk kampung tau. Jangan salah faham, Aisyah budak kampung. Sebab tu Aisyah tahu perangai atuk-atuk kat kampung, nenek-nenek kan. Diorang ni berkira gila tau pasal tanah. Walaupun diorang tak guna pun tanah tu, kita just nak main je. Kita budak-budak kan, nak lari, nak main apa tu, polis-polis, perompak kan. Main Pepsi, Cola semua, main galah panjang kan. Dia tak boleh. Kalau duduk berdiri je kat atas tanah dia, dia dah menggeletis dah. Dia tak boleh. Dia akan kejar korang guna parang ke, guna pisau ke, semua dia akan kejar. Aisyah tak tahu kenapa. Aisyah pening tak lah. Aisyah fikir sampai sekarang kenapa dia orang terlalu berkira dengan tanah yang dia orang tak guna. Macam tu lah. Ada benda tak kat situ? Tak ada. Dia macam tanah, macam rumah orang. Lepas tu ada tanah lapang, ada pasir. Macam tu. Lepas tu, hey, bright. Lepas tu, pernah kena pukul dengan jiran ke? Tak. Mana ada jiran Aisyah pukul Aisyah. Jiran Aisyah baik. Okey lah guys, sampai di sini sahaja live Aisyah hari ini. Mengapa ini semua harus berlaku? Okay guys, bye.